Din, saya nak tanya, mana kerja-kerja yang hantar dalam Google Classroom berapa orang je? Aduh. Habis dah kita masuk tajuk kita hari ni. Boleh. Okay. Jadi saya nak kesimpulan daripada bebelan saya ialah tolong tidur. Okay? TP. TP. Tolong tidur. Supaya saya saya boleh bagi TP. Faham? Okay. Sekarang kita nak start hari ni, keluarkan buku tulis. Nanti saya nak tengok awak nulis tu, saya nak tengok tajuk hari ni ialah ekosistem. Ada tak sesiapa yang dapat tengok video tadi? Dapat. Saya Okey, Aiman. Tapi jangan tanyalah apa yang ada, tak faham English. faham cikgu, saya faham bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Apa yang dia cakap? Apa yang dia cerita pasal ekosistem? Banyak sangat anak tumbuhan mati. Okey, lagi? So, sebab tu apa orang yang makan anak kena selalu makan, jangan bunuh. Okey. Ekosistem tu lah, makan anak. Macam tu lah, ada lagi tapi banyak sangat. Okey. Kita tengok buku teks lah, senang. Nanti kan video ni kan lagging pula. Nanti saya nak tunjuk juga video. Okey, dalam buku teks awak, siapa yang ada buku teks boleh buka juga muka surat 20. Siapa yang tak ada boleh nampak ni pada skrin awak. Okey, hari ni betul. Hari ni kita nak belajar yang pertama ni dulu, aliran tenaga dalam ekosistem. Tapi nak faham ni, aliran, faham kan perkataan aliran? Kita nak tahu macam mana tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada satu organisma dalam ekosistem. Lepas tu kita nak tahu kenapa kena ada pemindahan tenaga tu ya. Tapi sebelum tu kita kena tahu beberapa perkara. Kita nak belajar macam mana tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma. Perkara pertama, tenaga mula-mula datang dari tumbuhan ya. Sebenarnya daripada cahaya matahari. Matahari dia akan bagi tenaga pada tumbuhan dalam bentuk tumbuhan ni dia buat makanan sendiri. Jadi tumbuhan ni kita istilah dia sebagai pengeluar yang keluarkan tenaga. Tapi tenaga dia dapat daripada mana? Tak perlu. Sumber tenaga tu daripada matahari. Tumbuhan semua kita panggil pengeluar. Tadi saya cakap arrow ni sebenarnya tunjukkan apa? Arrow. Beruncas. Bukan. Arrow ni tunjukkan apa? Dimakan oleh. Bukan dimakan oleh. Termakan. Arrow ni menunjuk tenaga dipindahkan dari tumbuhan kepada beruncas. Cara macam mana tenaga dipindahkan? Caranya ialah beruncas ni kena makan tumbuhan. Boleh faham tak maksud arrow? Arrow tunjukkan apa? Tenaga dipindahkan. Ya, betul. Tenaga dipindahkan daripada tumbuhan kepada beruncas. Jadi beruncas ni kita panggil dia pengguna sebab dia gunakan tenaga daripada tumbuhan. Dia kita panggil pengguna primer. Pengguna yang pertama. Okay, jadi pengguna yang pertama atau pengguna primer dia mesti haiwan herbivore ataupun haiwan omnivore. Dia mesti haiwan. Herbivore tahu tak maksud herbivore? Tahu. Saya makan daun. Dia makan daun tumbuhan. Tahu je. Omnivore ni apa? Omnivore. Dia makan daging dengan Makan tumbuhan. daging dengan daun. Bagi contoh omnivore. Manusia. Manusia ialah satu Orang contoh. Betul. Ya, jadi yang orang ni kita panggil pengguna primer. Okey, lepas tu ada arrow lagi. Arrow ni maksud apa? Ya, pindah tenaga. Tenaga dipindahkan. Tenaga daripada beruncas ni dipindahkan kepada burung pula. Burung tu akan dapat tenaga. Caranya dia kena makan beruncas. Jadi dia ni pun pengguna juga. Sebab dia guna tenaga daripada organisma lain. Jadi kita panggil dia pengguna sekunder. Pengguna yang kedua dalam rantai. Ini kita panggil rantai. Jadi ini kita panggil pengguna sekunder. Lepas tu ada arrow yang ketiga pula. Pengguna seterusnya, musak. Dia panggil pengguna tertier.
Cikgu. Okey, setakat ni boleh faham istilah-istilah. Boleh. Boleh. Katalah singa pergi makan musang. Singa tu kita panggil sebagai pengguna juga. Pengguna yang keempat. Istilah dia saya tak ingat apa dia. Tapi dia pengguna jugalah. Tapi untuk silibus kita belajar sampai ni lah. Kemudian satu lagi komponen yang penting dalam ekosistem ialah pengurai. Maksudnya pengurai ni, dia bagi contoh sini cendawan. Pengurai ialah organisma yang uraikan haiwan dan tumbuhan mati. Uraikan, contohnya macam kita kan, manusia mati tapi tak jadi tanah balik. Kita macam solid je badan kita. Awak bayangkan berapa juta tahun dah dunia ni, kalau manusia tak diuraikan, semua bertumpuk-tumpuk lah, bertepek-tepek lah manusia ni. Banyaklah manusia, mayat-mayat manusia bergelimpangan. Kita pun tak boleh nak buat. Jadi penting pengurai ni dalam satu ekosistem. Mesti ada pengurai. Dia bagi contoh cendawan. Tapi boleh juga jadi mikroorganisma, bakteria. Sangat penting, mikroorganisma sangat penting untuk uraikan haiwan atau tumbuhan yang dah mati. Jadi semua ni okay, bila dia wujud dalam dunia, kita panggil dia satu ekosistem. Interaksi ni, hubungan dia, interaksi ni mesti ada. Orang ni kena benda ni kena makan benda ni, benda ni kena makan benda ni kena dimakan oleh Tuhan, jadikan macam tu. Kalau tak makan, contohnya katalah musang ni kena penyakit. Satu hari dia kena COVID musang pula. Macam COVID-19 kena kat manusia. Kena COVID musang pula. Semua musang mati. Semua musang mati. Agak-agaknya apa berlaku pada ekosistem ni? Burung penyangat. Tadi. Burung banyak apa jadi? Bila burung banyak sangat apa jadi? Pada beluncas. Cas mati. Beluncas mati. Ya? Beluncas mati. Pupus semua, beluncas pupus. Boleh tak burung ni hidup? Tak. Tak boleh sebab makanan dia dah Kecil. terlebih makan. Jadi beluncas, sumber makanan dia tak ada. Jadi tak boleh macam tu, dia kena seimbang. Sebab tu kita kena jaga musang ni supaya dia hidup. Musang ni Janganlah kecil kan? sebab musang tugas dia ialah dia kena makan burung supaya burung ni tak banyak sangat. Boleh faham kenapa orang duk jaga-jaga, kenapa orang duk jaga perjuangkan kena jaga harimau supaya hidup. Musang dah tinggal sikit kan? Musang dah tinggal sikit. Nanti lama-lama burung ni banyak sangat. Orang ambil kulit dia kan? Pemburu haram ni halal. Yang kita sebut tenaga dipindahkan ni, dia boleh kita tengok dalam bentuk rantai makanan. Tu yang kita kata rantai makanan tu. Contohnya pengeluar mesti tumbuhan ya. Kubis dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh burung. Jadi tenaga dipindahkan daripada kubis, tenaga dipindahkan kepada siput. Tenaga daripada siput dipindahkan kepada burung. Tenaga daripada burung dipindahkan kepada musang. Okay, kalau kita nak dapat tenaga, kita kena makan salah satu daripada haiwan ni lah. Tu yang kita makan. Kalau kita makan kubis, kita nak tenaga terus daripada kubis. Boleh Sedap lah. kita makan, Saya tak makan udang. kena makan. Musang boleh makan ke? Apa? Musang. Tak boleh. Haram. Boleh tak makan musang? Haram. Kalau kita, boleh tak kita makan harimau? Tak boleh. Haram. Boleh. Sebab dia Ah, haiwan boleh. mangsa. Ya, dia haiwan apa? Pemangsa. Dia pemangsa, lepas tu dia berkuku tajam kan? Kita tak boleh Tajam. makan. Okey, sekarang ni, bila dah banyak rantai makanan, ni satu rantai ni. Kubis, beluncas, burung, ular, tu satu rantai. Tapi dalam satu ekosistem, dalam satu kawasan tu ada banyak haiwan kan? Jadi
kawasan tersebut kita panggil sebagai satu ekosistem. Ekosistem ni dia boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Mungkin awak bela aquarium contohnya. Dalam aquarium tu itu satu ekosistem. Ataupun dekat padang, itu satu ekosistem. Tapi dunia ni pun ialah satu ekosistem. Jadi ekosistem boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Sebab dalam ekosistem terdapat banyak siratan makanan. Ini kita panggil siratan makanan. Di mana aliran tenaga berlaku. Aliran tenaga tu dia tunjuk aliran tenaga. Tengok yang gambar bawah ni, Raja 2.4. Kenapa dia tunjuk 2 arrow? Ada tenaga yang hilang. Bukan semua tenaga dalam kobis beluncas boleh dapat. Kalau dia makan kobis pun, bukan semua tenaga daripada kobis boleh dipindahkan terus kepada beluncas. Okey, ada tenaga yang hilang. Awak rasa tenaga tu hilang dalam bentuk apa? Sebab dia tak habis makan. Tak dapat. Susah sangat. Dia makan. Kalau dia makan habis pun, tenaga tu tak dapat terus. Sebenarnya ada tulis kat sini tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Awak tahu tinja ni apa? Tai. Tai. Okey, saya nak tunjuk satu video. An ecosystem is made up of 3 main components: producers, consumers, and decomposers. Okey, dia cakap ni, producers ni pengeluar. Ekosistem dibina oleh tiga komponen. Pengeluar, yang tadi tu lah tumbuhan. Consumer, kita sebut tadi pengguna. Decomposer, Pengurangan. All are concerned with the feeding process, the circulation of chemical elements, and the flow of energy. The sun is the main source of energy. About 1% of the sun's total energy enters producers such as plants. Tadi kan tumbuhan ialah pengeluar kan. Dia bekalkan tenaga pada haiwan, tenaga daripada matahari. Cuma daripada matahari tu, sebenarnya tenaga daripada matahari tu cuma 1% saja yang sampai dekat tumbuhan. Bukan 100% tenaga. Matahari tu memang bagi tenaga kat kita, tapi sebenarnya yang sampai kat kita 1% saja yang masuk dekat tumbuhan. The remaining solar energy will be used to evaporate water or will simply dissipate into outer space. Okey, dia cakap 1% je tenaga daripada matahari digunakan oleh tumbuhan. Tapi mana lagi yang 90% tu? Okey, 90% tu sebahagiannya digunakan untuk sejatkan air ataupun tenaga tu hilang macam tu saja. Jadi sebenarnya tumbuhan hanya ambil 1% tenaga je. As energy is transferred from one trophic level within the ecosystem to the next, from producers to primary consumers, about 90% of it will be lost as heat, as a byproduct of respiration. Similarly, as the remaining energy flows into the next trophic level, which will be the secondary consumers, another 90% of the remaining energy will be lost as heat. As the energy is transferred from one trophic level to the other, it will continue to decrease. Decomposers, such as bacteria and fungi, break down dead materials into inorganic. To better understand how this loss of energy works, let's take a brief look at a simple ecosystem. Suppose grass produces and has 1,000 kilocalories of energy. Okey, At the herbivore level, dia tunjuk, dia kata, dia cakap contohnya tumbuhan ni dia ada 1,000 tenaga. Ni tenaga lah. Dia bagi contoh macam mana tenaga makin berkurang disebabkan oleh tenaga tu terbebas jadi apa. Jadi dia kata contoh rumput ada 1,000 kilokalori tenaga dia. grass will be eaten by mice or rabbits. Primary consumers have an intake of approximately 100 kilocalories. Okey, dia kata arnab contohnya akan makan rumput tu kan.
Tapi arnab, daripada 1,000 tenaga yang ada pada tumbuhan, arnab hanya boleh dapat najis dia ataupun haba dia. Jadi 100 je tenaga yang arnab dapat. The next trophic level, mice and rabbits will be eaten by a snake. The secondary consumers have an intake of approximately 10 kilocalories. Okey, yang ular ni dia Tertiary. hanya dapat 10 tenaga je daripada arnab tu. 10 kilokalori je. Yang lain jadi dalam bentuk najis ataupun haba. Consumers, such as eagle, will eat the snake. These consumers will have an intake of only 1 Boleh kilocalories. faham ya? Jadi sebenarnya sebab itu kan kita kena makan banyak. Macam sebab kita makan, memanglah kita makan, tapi kita akan dapat tenaga sedikit saja sebab tenaga tu banyak hilang dalam bentuk najis kita ataupun dalam bentuk haba tadi. Okay, walaupun kita makan tu kita akan dapat tenaga, tetapi tenaga yang kita dapat tu akan hilang dalam bentuk, dia tunjuk sini kan, tenaga. Beluncas ni akan dapat tenaga daripada kobis, tapi bukan semua tenaga dia dapat sepenuhnya, dia mungkin dapat 100 kilokalori saja. Kobis ni dapat 1,000 kilokalori daripada matahari. Beluncas ni dapat 100 kilokalori je. Burung hanya dapat 10 kilokalori je daripada beluncas bila dia makan 1 ekor beluncas. Itu sebab dia kena makan banyak beluncas. Ular dia makan, kalau dia makan 1 ekor burung, dia hanya dapat 1 kilokalori saja. Dan kalau kita makan, kita mungkin dapat 0.5 kilokalori saja. Tenaga asal-asalnya daripada pengeluar, iaitu tumbuhan. Lepas tu dalam satu ekosistem ni dia macam-macam haiwan, macam-macam tumbuhan duduk dalam satu tempat. Itu kita panggil ekosistem. Dalam ekosistem tu dia ada macam-macam rantai makanan. Maksudnya aliran tenaga tu datang, banyaklah aliran tenaga. Okey, kalau yang tak ada buku teks tu nampak dalam skrin tak? Okey. Ini kerja. Tapi kita bincang sekejap supaya senang awak buat kerja ni. Latihan formatif 2.1. Berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okey, kobis ni apa? Pengeluar. Pengeluar, bagus. Dia pengeluar ni mesti tumbuhan ya. Okey, beluncas. Pengguna primer. Pengguna primer, bagus. Okey, nombor 2. Berdasarkan organisma berikut, bina satu siratan makanan. Okey, siratan makanan macam ni. Terdiri daripada beberapa, nombor 2 ni, dia bagi beberapa organisma. Ada tumbuhan, ada haiwan. Dia suruh bina siratan. Boleh buat tak ni rasanya? Boleh. Boleh. Okey. Ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjang. Kalau pokok padi ni mati, apa jadi? Pokok padi ni mati, apa jadi Iqbal? Burung pipit mati. Okey, burung pipit mati, belalang mati, burung hantu mati, Semua mati. tikus mati, beluncas pun mati. Saya tunjuk satu lagi video, boleh? Each animal within an ecosystem gets its food. Each link in the chain is food for the next living organism. When a plant is eaten by an animal, energy is transferred, which gains energy from that food. And another animal eats that one, and so on. The African plains are home to many wild animals. One of these is the zebra. Zebras eat grass. We can illustrate this using an arrow which represents the grass going into the zebra once the zebra has eaten it. Lions inhabit the grasslands and they eat zebras. We add the lion to the chain and the zebra goes into it. Now we have a basic food chain that shows the passage of food and the energy it contains from one organism to the next. It finishes with the lion because no larger animals hunt lions.
We can make more food chains, each beginning with a plant and finishing with a carnivore. Food chains can be drawn for both land and marine environments. For example, on land, trees and shrubs are eaten by a juvenile grass is eaten by a grasshopper. The grasshopper is eaten by a toad, which in turn is eaten by a snake, that's then eaten by an eagle. An example of a marine food chain is when a shrimp eats seagrass, sardines eat the shrimp, and snapper eat the sardines. Food chains don't only show us what eats what, they can also help us to understand what might happen if the balance within an ecosystem changes. Let's return to the food chain on the African savanna. If, for example, disease wiped out all the lions, what effect would this have on the ecosystem? Given that the zebras aren't being eaten by the lions anymore, it's likely that the zebra population would increase in the short term. Over a longer period, the increasing number of zebras would require more and more grass. As a consequence of overpopulation, they risk eating all the available grass. And once all the grass is gone, in the system, every plant and animal is dependent on the other plants and animals for their survival. A healthy ecosystem is delicately balanced, and as strange as it sounds, zebras need to be eaten by lions to ensure their continued existence. Pentingnya singa tu hidup. Kenapa orang duk macam persatuan-persatuan pencinta alam duk sibuk perjuangkan kenapa gajah kena hidup, singa kena hidup sebab ni lah. Ya, sebab kalau salah satu haiwan dalam rantai makanan tu pupus, dia akan jejaskan semua, termasuk kita juga. Jadi pentingnya haiwan-haiwan yang eksotik ni pun kena hidup ya. Jadi apa yang kita belajar hari ni sebelum saya tutup kelas? Ekosistem. Ekosistem, dalam ekosistem tu kena ada apa? Ada rantai makanan. Okey, rantai makanan tu terdiri daripada pengeluar, pemakan, pengguna primer, lepas tu pengguna sekunder dengan last sekali pengguna tertier. Dalam ekosistem tu kena ada benda ni lah. Termasuk juga pengurai. Pengurai pun kena ada juga. Kalau tak ada pengurai, daun yang dia kata contoh tadi dia kata daun yang jatuh-jatuh tu, kalau tak ada pengurai, dia tak reput, daun tu akan nanti menimbun sampai berjuta-juta banyaknya. Tak ada tempat kita nak duduk. Ya, mesti ada pengurai. Jadi dalam ekosistem ada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okey, dia orang ni bentuk rantai makanan dan pelbagai rantai makanan dia akan jadi si rantai makanan. Itu semua rantai makanan ni menunjukkan pemindahan tenaga. Ya, pemindahan tenaga. Walaupun ada pemindahan tenaga tetapi tenaga bukan 100% dipindahkan. Kebanyakan tenaga hilang sebagai tenaga, dia hilang dalam bentuk apa? Kerja rumah. Apa? Yeah. Apa kerja rumah kita hari ni? Free, tak ada kerja rumah. Cuti. Cuti apa? Kerja rumah. Latihan formatif 2.1. Nanti saya masukkan dalam Telegram. Itu satu kerja rumah. Lepas tu tolonglah yang tak buat video lagi. Aduh, macam mana saya nak ketuk pada saya ni. Suruh buat video, tak semestinya video. Boleh rakam suara saja. Cikgu rotan online ke? Macam mana? Tak online. Tapi saya suka Armin punya video. Terima kasih Armin, bagus. Kreatif. Nanti bila dah ramai-ramai tu nanti saya akan compile, saya akan masukkan dalam YouTube sekolah lah. Saya masukkan ke, tak semestinya video. Dia nak buat video lah. Nak edit sikit. Buat audio pun tak apa, rakam suara tapi kreatif lah sikit. Nyanyi ke, perbezaan tumbuhan berbunga ya. Okey, awak ada kelas lain kan lepas ni?
Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya tutup? Ada. Tak ada. Tak apa-apa. Okay, terima kasih banyak semua. Sama. Boleh faham ke hari ni belajar? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay, Um,